Musannif khususnya Tuan Guru Tuan Haji Ali Syahril Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmatika wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya muallim Ibrahim al-hikmata 'alimna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan Allah Taala memberkatkan perhimpunan kita insya-Allah. Minta maaflah banyak-banyak banyak hari tak dapat datang. Keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan. Malam ni walaupun saya pakai wheelchair tapi taklah separah seperti mana yang kita fikirkan. Saya pakai ni sebab ada bantal. Kalau saya duduk atas kursi tu koreh sakit. Tombong saya ni kena bola operation. Ya, tak ada masalah dah. Jadi insya-Allah kita sambung balik muzakarah kita muka surat berapa kita berhenti? Ingat tak? Tak ingat dah. Berhenti kuliah, berhenti semua. Ingat? Kalau saya tengok yang saya tanda sini, tajuk yang ke-101, apabila lidah telah ringan berdoa. Muka surat 6 tengah-tengah tu. Dah jumpa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila lidah telah ringan berdoa. Satu tanda daripada tanda kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa ini adalah suatu bentuk amalan yang lebih kepada adab. Dia tidak memerlukan ilmu untuk berdoa, tapi adab. Ya. Dan doa di dalam Islam ini, doa dari segi ilmunya, doa ini terbahagi kepada 3. Doa dengan qauli, fi'li dan qalbi. Macam mana kita berdoa dengan hati, macam mana kita berdoa dengan perbuatan, dan macam mana kita berdoa dengan perkataan. Ketiga-tiganya ini bergantung kepada adab. Kalau kita berdoa itu, tuntutan doa ni hendaklah menghadap kiblah dengan keadaan kita berwuduk dan sebagainya. Itu aksesoris untuk mencantikkan. Tapi adab yang paling besar itu adalah dengan berdoa. Siapa-siapa sahaja meninggalkan doa itu orang yang tidak beradab. Sebab tuntutan Allah Ta'ala itu berdoa. Dia tak peduli kau ada wuduk kau tak ada wuduk kau, yang penting kau berdoa. Sama macam semayang tuan-tuan. Kita semayang 1 hari 5 waktu. Kenapa? Apa pasal lah dia suruh kita semayang 1 hari 5 waktu sehingga kita rasa puas? Betul ke puas hati kita semayang tadi? Semayang tadi tak ada sempurna ke? Tidak ada kesalahan ke kita semayang tadi? Satu yang motif Allah Ta'ala nak khabar kat kita yang kita ni hamba. Tak pernah langsung kita, tak pernah akan sempurna kita. Maka kita ini sentiasa dalam kekurangan. Maka tu pasal kita sembahyang supaya kita ingat kita ni hamba. Maka sembahyang itu adabnya hendaklah merasa diri itu hamba, bukan tuan. Itu matlamat dia. Cuba tuan-tuan cek balik, tengok sembahyang ni, apa tuntutan dia? Sembahyang ini dari segi ilmiah dia, tuntutan dia itu ada 2 ya. Apa dia?
rukun sembahyang, syarat sah sembahyang. Cuba kita tengok. Tak dapat kau berdiri, kau duduk. Tak dapat duduk, kau mengereng. Tak dapat kau mengereng, kau lip mata. Tak dapat kau lip mata, pakai hati. Tu bunyi tegas siapa yang tak sembahyang, kafir. Nampak tak hukum Tetapi tengok dalam rukun sembahyang dengan rukun iman. Cuba kita tengok, perhati betul-betul apa permainan Allah Ta'ala dengan kita ni. Sembahyang ni permainan Allah Ta'ala dengan kita. Dia nak tengok siapa betul-betul yang berakhlak, siapa-siapa yang betul-betul beradab dengan orang yang tak. Tapi kita ni, kita bodoh. Orang yang bodoh. Rukun sembahyang. Tahu rukun sembahyang? Ji, rukun sembahyang tahu kan? Tak tahu jangan sembahyang. Baca Fatihah, berdiri rokok, sujud, iktidal dan sebagainya kan? Syarat sah sembahyang macam mana? Syarat sah sembahyang. Tahu? Asas ni. Tuan, syarat sah sembahyang. Tahu tak? Allah. Kan dah terasa bangang kan? Daripada kecil umur 15 tahun sampai kau tua dengan 60 tahun sembahyang, syarat sah sembahyang tak tahu. Pelik tak? Syarat sah sembahyang, cek balik kan, tengok balik. Apa ni, akhir balik Islam, akhir balik mumayyiz, tak gilau dan sebagainya. Di antara dua ni ada satu perkara yang paling penting di dalam Islam, yang di dalam sembahyang, yang kita kena buat tapi tak ada. Tak ada dalam rukun, tak ada dalam syarat sah sembahyang. Apa dia? Ambil wuduk. Mana duduk tempat ambil wuduk ni? Sedangkan kalau tak ada wuduk, tak boleh, tak sah sembahyang. Maka sepatutnya dia masuk dalam syarat sah sembahyang. Tak ada. Allah nak bagi tahu, kalau dia letak syarat tu, orang kalau tak ada wuduk, orang tak sembahyang. Jadi maknanya rukun ke syarat tu semua aksesoris, yang penting sembahyang. Dalam keadaan kau darurah, dalam penjara tak boleh buat apa-apa, tayamum pun tak boleh, kena sembahyang tak? Kena tak? Nampak? Hebat Allah Ta'ala ni. Dia kalau letak benda tu dalam rukun ataupun dalam syarat sah, orang sembahyang mesti ambil wuduk. No. Nak menunjukkan betapa pentingnya sembahyang. Begitu juga dengan doa ni. Jangan putus berdoa, tuan-tuan. Salah satu daripada hikmah dia kita berdoa ini, kita bergantung harap pada Allah. Bila kita bergantung harap pada Allah, kita tak jadi Allah. Tahu tak macam mana kita jadi Tuhan? Hari-hari kita jadi Tuhan ni. Kau jangan buat macam ni, berdosa. Kau jangan buat macam ni, tak cukup. Kau buat macam ni, dapat pahala. Salah kau buat ni. Tak sah kau sembahyang ni. Keputusan daripada perbuatan kita itu, apa saja perbuatan kita yang berumpama ibadah, adalah suatu keputusan mutlak hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Kitanya hak cara buat je. Maka buat je lah. Dia kata sedekah ini satu benda yang baik, dapat pahala tak kita sedekah. Sedekah tu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suka. Dapat tak dapat pahala tu pokok dia lah. Dia nak bagi, dia tak nak bagi, tak apalah. Yang ni selalu kita langgar, terutama dengan anak isteri kita.
Maka banyakkan berdoa itu menyebabkan kita akan bergantung harap dengan Allah, bukan bergantung harap dengan manusia. Tetapi hendaklah kita lapikkan dia dengan adab. Orang tak faham mana satu adab, mana satu ilmu. Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu kepada tiap-tiap mukallaf, wajib. Mana adab hadirlah adab teh. Betul, hadir adab tapi apa dia punya conclusion daripada hadir tu? Menampakkan bahawasanya sekiranya kita ni tak menuntut ilmu, kita ni tergolong dalam golongan orang yang jahil. Kita tidak dapat, kita tidak tidak menyahut amanah Allah Ta'ala suruh berilmu. Sebab untuk menuntut ilmu ni adalah menghampirkan diri kita dengan Allah. Faham dia. Tu pasal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 tahun dia dekat Mekah ni hanya tauhid. Tauhid ni apa? Ilmu apa? Tauhid ni adab. Cara mana kita nak bersihkan hati kita, mensucikan pandangan kita terhadap Allah. Tauhid. Tu pasal di antara kita ni hablum minallah wa hablum minan nas, ada hukum-hukum dia dan kono kita ikut. Contoh macam pakai topeng ni. Ini hukum dunia, kita hidup dunia, ikutlah. Siapa yang kata dia tak payah pakai dah, tak sabar. Kau ya berani, pergi balai polis jangan pakai. Confirm kena saman ni. Takut. Takut apa? Takut kena saman. Tapi Allah Ta'ala kau basuh mengaji, tak nak dia mengaji. Dia tak takut. Tak takut Allah Ta'ala nak hukum dia. Sebab apa? Sebab adab tak ada. Sebab bila kau melanggar hukum Allah Ta'ala yang dikatakan faridatul ala kulli muslim, fardu pada tiap-tiap mukallaf, kau tak buat, hukum dia apa? Munafik, kocik nah. Fasik, kocik, kafir. Apatah lagi kita datang sembahyang maghrib, lepas tu kita keluar lari daripada majlis ilmu. Kalau tidak ada alasan yang munasabah, lagi kafir. Bila kita berpegang kepada sini, orang cakap, oh ustaz ni kasar nah. Bila kau pegang kafir, kau nak langgar tak? Ini matlamat dia. Bukan kita nak kasar dengan orang. Kita pegang benda ni. Kalau dan tak buat, dan kafir. Kau nak jadi kafir kau? Tak nak kan? Maka hadirlah. Macam tu ya. Oh ustaz tu cakap akan main kasar lagi tu. Nak cakap lembut je mana? Dah macam tu hal Inilah tauhid. Koreh supaya dalam tu jadi takut. Kuliah ni peduli lah. Ustaz tu tahu bandar cakap tu tak payah dah. Weh, bukan masalah ustaz tu, bukan masalah ilmu tu, adab tu kau dengan Allah Ta'ala. Itu yang penting kita pegang. Macam contoh baru-baru ni saya ditanya oleh orang, ustaz, surau ni orang perempuan tak boleh datang. Apa pasal? Dia tak nak datang ke tak boleh datang. COVID-19 ni tak boleh datang. Tak pek saya jawab tu. Apa beza lelaki dengan perempuan? Kok perempuan ni senang kena jangkit, orang lelaki tak senang kena jangkit kau tu. Saya nak sembahyang dekat surau tu. Nak cakap macam mana? Tapi perempuan yang bercakap tu dia dah ada adab, dia takut. Nak apa yang takut kau nak pegang adab ni. Ingat sia-sia kalau tak nak jadikan kita ni. Dia nak satu ya. Khuliqal jin wal ins illa liya'budun. Satu dia nak. Apa dia? Sembah dia. Dan sembah ini yang paling popular sekali, yang paling hampir sekali kita dengan Allah Ta'ala adalah solat. Perbaikilah solat tu.
Kerja kita ni buat solat tu dengan memperbaiki solat kita itu. Bukan kita nak khabar yang ni dapat pahala, yang ni dapat dosa, yang ni dapat 27 darajah, ada apa peduli lah tu. Betul kan? Kenapa dan berdiri? Kenapa dan kau menghadap kiblat? Apa tanda dia? Kenapa dan sembahyang sebut Allahu Akbar? Kenapa rukuk, sujud dan sebagainya? Itu kita ambil tahu. Maka menyempurnakan solat kita, menyebabkan kita ni beradab dengan Allah Ta'ala, mendatangkan kekhusyukan di dalam ibadah kita. Ini yang kita nak. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang berilmu. Menangis, menitik air mata sembahyang Allahu Akbar. Menangis. Kita tak dapat, kita tak nampak dan kita tak dapat untuk merasai, dan kita tak nak merasai hal keadaan macam tu. Yang kita nak datang sembahyang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu lalap mata, oh, subhanallah, subhanallah. Macam dah lopeh benar kan. Tapi tak apalah, bodoh lah tu, betul lah tu, tak tahu. Tapi sempurnakan lagi, cantikkan lagi. Macam mana kita berpakaian, kita mesti nak cantik. Cantik tu bukan supaya Allah Ta'ala tengok kita. Cantik tu bukan supaya Nabi puji kita. Cantik itu untuk melengkapkan adab kita. Inilah bondo-bondo yang kita tinggalkan, tuan-tuan. Ya, kita tinggalkan bondo ni. Jadi ibadah kita tu hanya sekadar perhiasan untuk menyatakan kita ni dah buat itu ya. Tak ada kesungguhan di dalam sembahyang, ataupun dalam ibadah kita tidak ada kesungguhan. Tak nak cari. Macam tuan-tuan yang ada ni, kita lah, termasuk saya lah, ada kelas muqaddam, kita nak pergi tak? Dongar pun malas kan? Muqaddam baca alif bata. Nak? Haji nak je? Ada kelas muqaddam baca alif bata. Alif B T A, ba bawah B, tak ada pantu, A B tu. Nak belajar tu? Kita tak nak ikut sebab kita rasa benda tu tak layak bagi kita orang dah nak. Tapi bila kita ikut kelas tu ataupun apa, Allah Ta'ala akan buka satu-satu. Rupa-rupa alif bata inilah asas bagi tasawuf. Macam mana kejadian alif Allah Ta'ala jadikan. Bermula dengan noktah, ditarik ke bawah, dan noktah tu mana asal rupa itulah dia huruf ba tu titik bawah. Titik bawah ta itulah yang dikatakan noktah. Apa makna noktah itu? Bikana makana bi yakunu ma yakunu. Ui, tasawuf rupa weh. Tak mengaji mana nak tahu. Maka daripada noktah itulah alif yang berasal dengan nama Allah, di mana Allah Ta'ala menjadi dan menciptakan segala makhluk termasuk jin dan manusia daripada alif tu tadi. Oh, macam tu pun sekarang cerita. Oh, tapi bila nak mengaji tasawuf kan, oh, ini hari tengok kan Bahrul Madhi, semua nak boleh. Itu tasawuf tu, tauhid. Bahrul Madhi macam-macam, sampai berapa boleh orang dah nak beli kitab. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bukan tak baik. Tapi yang bawah-bawah ni jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Baik. Mukadimah panjangnya. Manakala kita telah dekat dengan Allah dan telah rahmah dengannya, pasti Allah menurut apa tu? Pasti Allah menurut kebiasaan tidak akan menahan permintaan hamba-Nya. Bahkan Allah menggerakkan pada hamba-Nya supaya terus bermohon dan berdoa kepadanya
Bagaimanakah apabila Allah Ta'ala telah meringankan lidah hamba-Nya, dan bagaimanakah follow up-nya. Dalam hal ini yang mulia Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari telah memberikan kesimpulan dalam kalam hikmah beliau yang ke-101 sebagai berikut: mata atalaqa lisanak fa'lam annahu yuridu ayyatiyak. Manakala Allah membukakan lidah anda dengan bermohon kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak akan memperkenankan doa permohonannya. Kita tengok kalam hikmah daripada Ibn Athaillah Iskandari ni banyak dia punya pengertian dia. Ya, tetapi bagi orang yang menentang akan ilmu ni, dia ada pula alasannya. Dia kata bila nak berdoa Allah Ta'ala akan bukakan mulut kita, gerakkan lidah kita. Bila dia tak nak berdoa Allah Ta'ala tak buka lah. Jadi dia nak macam mana? Mak, betul tak? Kita belajar tasawuf, yang baik daripada Allah, yang jahat pun daripada Allah. Kau macam tu kalau dia mencuri, Allah Ta'ala gerakkan lah. Betul ke? Bang, kalau dia mencuri, Allah Ta'ala gerakkan. Apa yang takut ni? Takut jawab. Kita mengaji tak apa, saya tanggung salah tu. Kita mencuri ni, kita bergerak ni, ambil tangan, ambil duit orang. Siapa gerakkan? Allah Ta'ala gerakkan. Siapa izinkan? Allah Ta'ala izinkan. Siapa yang salah? Kenapa kita pula? Ha? Mana tahu? Pilihan kita kan? Pilihan kita. Mana kita ada kuasa? Itulah yang Allah bagi kita milik. Betul. Tapi kenyataan tadi Tuhan yang jawab. Gorak dia, izin dia, gorak dia. Mana gorak dia bukan zahir, gorak hati pun dia nak mencuri. Dalam hal ni tak ada kaitan kita, kaitan Allah Ta'ala je. Macam mana kita nak jawab ni? Semua jawapan dia bukan tak betul, tapi boleh dibidas lagi, boleh dipeletok lagi. Ini pentingnya tauhid. Hukum didatangkan sebelum tauhid. Allah Ta'ala khabar, ni buat dan tak suka, ni buat dan suka, ni ada buat dapat dosa, ni ada buat dapat pahala, mencuri tak boleh, potong tangan. Dia dah bagi tahu dah. Yang dia tak suka dan hukum dia dah bagi tahu. Kemudian baru datang tauhid. Ini dah 13 tahun Rasulullah dekat Mekah. Dia tak suruh sembahyang dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. 30 tahun. Yang mengikut dia hanya 67 orang. Maksud didatangkan hukum dulu dah bagi tahu, kita buat sekarang. Walaupun sekarang tetap salah. Kau mencuri, ya, dan izinkan dan gerakkan. Macam bak kata Haji tadi, pilihan kita. Tapi kenapa nak potong tangan kau? Dan dah bagi tahu makin. Mencuri ni salah, potong tangan. Siapa buat? Kita menjawablah, kenapa lah kau bagilah. Yahudi tu dan bagi makan. Samut dalam batu, cacing dalam batu dan bagi makan. Itu sifat Rahman aku. Janganlah kau petikaikan sifat Rahman aku. Korek. Kan aku dah bagi tahu Ar-Rahman ni meliputi segala makhluk.
Tak kira binatang, batu, kapi, semua dapat rahmat dia. Ar-Rahim ni hanyalah kepada yang mukmin. Betul tak Cemat kan? Kenapa kau tu duduk ke Ar-Rahim? Kau duduk ke Ar-Rahman? Tu pasal dalam hal ini, dalam hal kebaikan, kita tak boleh klaim kita ni bagus. Kalau kita ni kuat bersedekah, tak boleh lawan Yahudi tu dah. Yahudi lagi rendah sedekah. Kalau nak kira ibadah puasa, tak boleh lawan orang Hindu dah. 7 hari tak makan minum, minum pun tak, makan pun tak 7 hari. Kita subuh kan dah berhenti, maghrib kan dah malun. Tak pek lawan dah. Semayang, nak kira semayang anda, Buddha 3 tahun dari bawah pokok tu, 3 tahun tak bergarit semayangnya. Boleh jalan, boleh lawan. Tu pasal kita kena faham apakah kehendak Allah dan apakah kehendak Allah terhadap hamba tu. Bila kita faham apa kehendak dia dan kita buat apa yang dia nak, barulah okey, selamat. Tu pasal kita kena berkira-kira apa yang kita buat ni betul tak betul di sisi Allah. Jangan kita heboh dengan ilmu yang tinggi ya. Satu benda orang tak perasan dalam menuntut ilmu ni, terutama orang menuntut ilmu tinggi-tinggi ni, lagi tinggi ilmu dia, lagi kuat syariat dia. Ini kadang-kadang syariat tak jaga. Tak jaga. Dia khabar dia orang ilmu tasawuf. Itu yang payah tu, sembahyangkan niat. Ya. Tu semua benda-benda yang capek nak masuk neraka tu lah dia orang. Na'udzubillah min zalik ya. Baik. Penjelasan kalam hikmah ini adalah sebagai berikut. Pertama, yang dimaksudkan dengan Allah membukakan lidah kita, artinya dia meringankan lidah kita pada berdoa dan memohon sesuatu yang kita kehendaki kepadanya. Dengan ringan lidah kita berdoa dan memohon kepada Allah, berarti kita telah mulai merasakan dan telah mulai menghayati keyakinan kita kepadanya, kefakiran kita kepadanya. Apabila kita sudah merasakan dan menghayati bahawa kita betul-betul berhajat kepadanya, oleh kerana dia yang sanggup menyampaikan hajat makhluknya, maka ketika itu kita tidak boleh meninggal dan menyampaikan apa saja hajat kita kepada Allah. Bermohonlah kepadanya supaya hajat kita itu dikumpulkan olehnya dan supaya maksud kita diberkahi pula olehnya. Sentiasa kita minta dengan dia. Asasnya orang yang bersemayang ni orang yang sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala. Asasnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi cukupkah dengan itu? Terpaksa bila kita memperbaiki solat kita tu dari segi perbacaan baik, perbuatan baik, yang lain-lain tu akan mengikut dengan sendiri ya. Semua yang diajarkan kepada kita bentuk doa. Nak semayang, Allahumma barik lana fima razaqna, nak makan, itu doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', itu doa. Bismillahi marjiha wal mursaha, itu doa. Apa yang tak diajar di Allah Ta'ala, tapi kita ni tak nak terbuka mulut kita. Di dalam kitab tauhid dia mengatakan bahawasanya sekiranya seseorang itu membaca bismillah kemudian diakhiri dengan alhamdulillah, akan diberkati oleh Allah Ta'ala akan perbuatan kita tu, apa saja perbuatan kita. Tahu dah, tapi tak nak buat. Tak nak buat. Buatlah tuan-tuan. Kalau tidak ada kekuatan daripada segi mulut, buat kekuatan kita ada dari segi hati. Dalam hati doa. Ya.
Perlahan. Kadang-kadang kita ni input kita masukkan terlampau banyak. RAM kita tak besar, kecil, meletup dah. Nak mengajarkan majlis ilmu ni bagai nak erat, meletup dah. Pelan-pelan. Tengok dalam majlis ilmu tu mana yang berkenan kat kita. Kita hadirkan diri kita pada setiap waktu ada kuliah. Tapi kuliah sekarang ni dah jadi lain. Semalam saya kuliah ke Kampung Seliau. Dia tanya pandangan saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz kalau di surau masjid ni hari-hari ada kuliah? Baguslah, saya kata. Tapi guru lain-lain, itu ada sikit masalah, dia kata. Di Masjid Seliau tu banyak di antara guru-guru yang mengajar sebulan sekali. Bila nak cerdik saya kata. Majlis ilmu ni nak diikut supaya kita dapat ilmu dia tu, supaya kita boleh manfaat ilmu dia, itu upah bagi orang yang mengajar. Tapi kalau sebulan sekali kau mengikut kuliah dia semata-mata untuk haluan telinga je. Oi, bagus ustaz ni, kita buat topik kita bawa. Dia pun mengajar sebulan. Bulan depan baru datang, mana kita berhenti kuliah pun kita tak tahu. Kitab eteh mari dah. Tak percaya tengoklah. SM ngaji Fatur Rahman, kitab dia 36 muka surat, 2 boleh tahun masuk ni. 36 muka surat tuan, 2 boleh tahun. Hari-hari tak ada pek tu. Sebab kitab tu borik pun lah. Dia cerita kitab tu kan, ketika Ali berjalan, Ahmad melihat Allah Ta'ala berjalan. Macam mana nak cakap tu? Ali berjalan, Allah Ta'ala berjalan dah. 2 boleh tahun dah ni. Kitab hikam ni saya mengaji kat Mekah 3 tahun. Bermula daripada 1 Ramadan, habis 30 Ramadan, 3 tahun yang akan datang. Hari-hari tuan, kita mengaji sebulan sekali je. Apa dapat? Apa manfaat Cuba tanya sendiri balik. Kita nak apa? Nak menyorikan masjid ke? Nak dapatkan manfaat daripada ilmu? Nak bawa dalam ibadah? Nak mencantikkan sembahyang kita? Tak ada. Kita nak hadir tu, nak dengar, sedap lah ustaz ni, sedap. Ustaz Abdul Samad tu kau dapat kita setahun sekali pun jadilah tak. Ingat dia suka kau. Kita tanya Ustaz Nuruddin tu, dia suka kau datang sebulan sekali. Sebab dia punya nilai tak ada, nilai untuk dia tak ada, dia tak dapat. Bukan duit yang diberi lepas kuliah tu dah. Kalau ikut kuliah lah duit ni, ya Allah, memang ustaz ni baik duit. Betul saya cakap lillahi ta'ala. Bukan saya cakap bohong. Iya. Saya tak tahu ustaz-ustaz lain lah. Kalau saya nak kat Kuala Lumpur tu sebulan 1,500, 3 tompek, 4,500 sebulan, semua saya keluar. Tak teraya tu. Pucung 1,500 sebulan. Shah Alam Bukit Kota Kemuning 1,500 sebulan. 1,500. 3 tompek dah tak payah saya ambil tompek lain tau. Saya ambil 3 tompek tu sini semua saya tak payah. Cukup 4,500 sebulan. Tak cukup ke? Duit minyak kereta lain. Tol lain. Dia bagi kad 1,000 sebulan. Satu kad. Untuk tol sahaja. Memang banyak. Kalau kat Kuala Lumpur tu ustaz-ustaz tu bukan semua lah. Saya tak tuduh semua. Sampai tu di mana nak panggil ustaz ni kena bayar saya 500. Dah. Kuala Lumpur orang mana pandang duit ni. Kau sabut lah. Tak teraya dah tuan. Ustaz Rizam yang pernah sampai ke sini tu, ya, dia mengajar sampai ke Kedah tu. Sampai ke Kedah, Terengganu. Orang bagi duit dia tak ambil.
Dia tengok tempek ni orang ni miskin mana ni, tempek tapi nak ilmu, pergi tengah sawah tu masjid pergi kuliah. Bagi dia orang tak. Ni bukan hak saya dia tu. Bayar saya masuk ke akhirat besok tu. Bukan sombong. Tapi ni kita nak bagi tahu ujian je dalam kita nak mencari ilmu ni banyak, ujian kita dalam menyampaikan ilmu pun banyak. Semua banyak tapi kita tak sadar itu ujian. Inilah yang dinamakan ujian tauhid. Ujian hati kita macam mana kita nak. Itu pasal salah satu daripada jalan untuk kita memelihara diri kita daripada melakukan perkara ini doa. Doalah, minta dengan Allah Taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah, baik ke dunia, wa fil akhirati hasanah, baik ke akhirat, wa qina azabannar, baik sampai bila-bila. Minta dia baik. Mana yang baik itu terpulang ke Allah Taala. Kalau Allah Taala kau baca ni baik, itulah baik untuk kita. Ya, jangan banyak mengocek Allah Taala. Kalau dia bagi makan nasi dengan lauk, makanlah. Kalau dia bagi nasi, ya makanlah. Kalau tak bagi, tak apalah. Cuma rugi atau tidak ya. Rugi atau tak ya. Terima kena terima. Macam kita kuliah ni makan, ada ke tak ada? Kalau ada pun kita terima, tak ada pun kita terima. Tapi kalau tak ada, rugi tak? Kita terima yang rugi lah. Sebab di antara pentingnya benda ni, ini adab. Di antara fadilat dia makan dalam masjid ni, orang yang infak lah, ya, dia sama seperti semayang jemaah. Kenapa kita ni dituntut semayang jemaah? Sebab setiap kali kita semayang jemaah, pasti ada seorang yang diterima oleh Allah Ta'ala akan semayang dia. Pasti. Persen dia kita tak tahu. Mungkin 10%, 20%, 40%, tak tahu. Tapi pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang lain Allah Ta'ala tak terima. Macam contoh semayang tadi, semayang Cik Mat Allah Ta'ala terima sebab khusyuk tawaduk Dek kerana togah dia Allah Ta'ala terima dia punya semayang itu, semua Allah Ta'ala terima. Cuma kebaikan Cik Mat ni pula, yang diterima di Allah Ta'ala semayang dia ni, haji ni ada 10%, tu ada 5%, tu ada 20%. Yang persen-persen yang tu semua dia dapat seorang. Yang kita menumpang tui dia, menumpang persen dia. Begitulah makan ni. Siapa yang infak? Dalam ramai-ramai yang makan ni, ada yang baca bismillah, ada yang surah semayang, ada apa yang makan alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala bagi kita rahmat, bagi kita makan. Selalu benda tu jadi amalan orang tabligh tu, kan? Lepas makan rezeki Allah. Ada di antara betul-betul ikhlas daripada hati, orang yang berinfak tadi mendapat manfaat. Kiranya kalau masjid atau surau yang sponsor, pasti surau tu duit daripada orang ramai, maka setiap orang yang menginfak itu dapat bahagian dia. Inilah hidden profit yang tersembunyi, yang orang tak nampak. Yang kita rabut ni benda yang nampak, benda yang tak nampak kita tak rabut. Kau ada pun yang kita rabut benda tak nampak ni, bila orang lap je main gabur, yang tu ramai rambut tu. Faham lah, tak faham sudah. Ya. Ni deh, jangan kita tinggalkan benda tu. Doa ni jangan kita tinggal. Sombong orang tak nak berdoa ni. Ya, sombong dia bukan dengan manusia, sombong dengan diri sendiri, sombong dengan Allah. Kita tengok lepas azan. Lepas azan kita ada doa dia. Macam mana doa Haji? Macam mana Cik Mat? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, dan ila akhir. Doa ni doa apa?
Ni doa apa? Apa maksud meninggi dan memuliakan Rasulullah. Sebab apa kita nak muliakan Rasulullah lepas azan? Dia menyatukan sembahyang. Maka siapa yang tak nak berdoa macam tu, dia sombong Rasulullah. Dia tak nak puji Rasulullah. Baru-baru ni saya terima satu soalan dari orang Wahabi. Dia kata apa? Sayyidina ini bondo yang bukan sunnah. Sayyidina, sebut Sayyidina Rasul. Sayyidina ni ketua. Oh, yang ni jawab Cina, yang ni jawab Cina, yang dia jawab Cina, yang ustaz ni jawab Cina. Saya kau nak, tuan-tuan kau nak siapa ustaz ni? Kalau saya sebut nama kan, terperanjat tuan. Saya tanya dia senangnya. Contoh, ayah kau nama siapa? Malik. Ni contohlah ya. Kau jangan panggil ayah, kau panggil Malik je. Lik, kata kan. Kau tak ditampar kau. Betul tak? Ayah kau tu kono gola dengan ayah, apatah lagi Nabi. Bosana ayah kau tu. Kau ingat Nabi ni, Rasulullah ni kawan kau. Penyelamat kita di yaumil kiamah so. Kau nak main-main dengan dia, boleh kau? Inilah dia perangai Wahabi, perangai Syiah. Dia kok guru dia kan memang langit dia puji sampai ke Rasulullah kan nak sebut Sayyidi pun, Sayyid pun tak boleh. Ketua, Sayyidina ni ketua, pengulu. Allah, ya. Dah azan kan? Jadilah tuan-tuan ya. Kita berhenti sekat tu dulu. Ada rezeki besok kita sambung ku ado lah. Ya, kalau nak, kalau tak nak tak apa. Ilmu tak banyak. Tak dalam pun, pakai kulit dia. Ada soalan? Jangankan cakap kalau belakang-belakang, tanya saya. Kan ditanya dengan ustaz lain kau bagi tu kilo belakang. Tak ada dia lah. Kalau ada kemusykilan dari segi tauhid lah. Ada? Tak ada? Tak ada, kita tawakuf dululah insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bisari sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma iftah 'alaina hikmatika wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmata 'allimni. Alhamdulillah. Alhamdulillah.